Kitabul Ikhlas apa nama, bab menceritakan berkenaan dengan keikhlasan Jadi saya pergi terus kepada takrif ikhlas. Jadi apa sebenarnya bila kita sebut pasal ikhlas ni apa benda yang dimaksudkan dengan ikhlas? Terutamanya dari sudut syarak sebab ikhlas ni dia ada dua. Sama ada kita memahami dia dalam konteks sebagai kehidupan biasa, manusia biasa, ataupun kita sebagai seorang Muslim. Jadi disebutkan bahawa innal ikhlas lillahi ta'ala. Dalam konteks seorang Muslim, kita mesti membulatkan keikhlasan kita tu kerana Allah Jalla wa'ala. Kalau dah kita sebagai manusia biasa, mungkin ada perkara-perkara yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini tidak ditujukan kepada Allah. Contohnya kalau kita bekerja kan, walaupun orang kata kerja ni kena ikhlas, tapi kalau kerja tu tak ada bayaran, kita takkan buat. Jadi sebenarnya ada kompromi kat situ di antara kita bekerja kerana Allah Ta'ala ataupun kita bekerja untuk mencari nafkah. Jadi dekat sini kita perlu membezakan sama ada kita nak bercakap tentang keikhlasan dari sudut manusia biasa ataupun kita nak cerita berkenaan dengan keikhlasan dari sudut kita sebagai seorang Muslim, abid ataupun hamba kepada Allah Ta'ala. Ustaz, apa nama, slide tak bergerak. Dia masih di tajuk lagi. Baik, masih di tajuk Ana dah mungkin kena share entire screen tak? Entire screen kita try. Sekarang okey? Okey, alhamdulillah, nampak. Okey, sekarang di slide. Alright. Betul tak? Baik. Saya sambung jadi dalam konteks hari ni kita akan fokus pada kita sebagai seorang Muslim lah. Sebab dalam bahasa Arab kalau kita beli, siapa yang pernah sampai ke ke Mekah ataupun pernah pergi ke negara-negara Arab, dia ada laban khalis ataupun dia ada biasanya macam itulah laban khalis, ataupun kalau kita beli produk-produk protein yang tenusu, dia tulis situ protein khalis. Khalis ni maksudnya bulat, suci, orang kata memang pure, orang kata 100%, itu maksud khalis, ikhlas. Tapi dalam konteks hari ni kita nak cerita, kita nak bawa perbincangan kita adalah dalam ikhlas sebagai seorang Muslim. Jadi mesti ada lillahi ta'ala, mesti ada pembawakan kita kepada segala amal kita tu kembali kepada Allah Ta'ala. Dan ia merupakan huwa asas kulli amal. Dan dia merupakan asas kepada setiap amal kita, sama ada amal khas ataupun amal am. Amal khas ni ibadah-ibadah khusus kita lah, yang kita ada tata caranya, rukuknya, sujudnya. Kalau sembelihannya kena pastikan yang baru-baru ni kita korban, kena pastikan dimulakan dengan basmalah, dengan nama Allah, kemudian dipastikan urat moreh dan sebagainya itu terputus, dan beberapa peraturan-peraturan lah nak agihkan daging dan sebagainya. So dia ada tata cara kalau ibadah khas. Kalau ibadah am ni benda-benda yang kita buat secara tak ada tata cara. Nak tolong orang pun tak perlu tata cara kan. Kita nak bersedekah, kita nampak orang susah, kita tolong. Kita nampak ada perkara-perkara yang halang jalan, duri dan sebagainya, kita alihkan. So perkara-perkara itu ibadah-ibadah am. Tapi apa pun asas dia mestilah di atas asas ikhlas. Jadi sebab itulah dalam banyak kitab-kitab hadis dimulakan dengan hadis yang paling masyhur dalam masyarakat kita, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu mesti bergantung kepada niat dia. Itu adalah hadis yang menceritakan tentang keikhlasan. Kalau kita buat sesuatu bukan kerana ikhlas, kita akan dapat sesuatu itu mengikut kepada niat yang kita pakaikan. Okey. Kemudian dia kata istu wa ghayatu kulli muridin, dan itulah matlamat akhir, itulah tujuan akhir setiap yang menuntut, setiap yang mendambakan. Murid kat sini maksudnya orang yang mendambakan. Sebab tu kita panggil murid-murid dekat Malaysia ni, kita panggil orang Melayu, kita panggil murid-murid, orang yang mendambakan ilmu. Muridul ilm.
Tapi dalam konteks ni warayatu kulli murid, murid ni adalah murid orang yang mendambakan keredaan Allah. Orang yang mengharapkan keredaan Allah. Jadi dia mesti bulatkan niat dia untuk mendapatkan keredaan Allah. Setiap amalan itu dia mesti nak dapatkan keredaan Allah, bukan keredaan manusia. Fa'amalun bila ikhlas, dan setiap amal yang tak ada ikhlas, la ajra lahu, takkan ada ganjaran baginya. Dia akan dapat apa yang dia nak mengikut niat dia lah. Sebab tu dalam hadis hijrah kan, awal cerita pasal bulan Muharram ni, faman hajara, siapa yang berhijrah kepada sesuatu itu, dalam konteks hadis innamal a'malu binniyat ni, dia berhijrah disebabkan orang yang dia sayang. Ada seorang perempuan kan, orang yang dia sayang, perempuan tu hijrah. Jadi sahabat ni pun ikut hijrah disebabkan nak ikut perempuan tu, maka dia akan dapat perempuan tu. Tapi belum tentu dia akan dapat ajr, balasan daripada Allah, pahala. Kemudian disambung lagi kat situ, wasalatun bila ikhlas la thawabalaha, dan solat yang tak ada keikhlasan maka tak ada pahalanya. Kan kita dah hidup berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada yang sampai 70 tahun. Ya. Solat tak pernah tinggal dan sebagainya, tapi kalau tak ada keikhlasan maka semua itu akan lebur. Wasadaqatun bila ikhlas la qimata laha, dan sedekah yang tak ada ikhlas ni juga tak ada nilai dia dalam timbangan di akhirat kelak. Ya? Jadi itulah ta'arif ikhlas. Bagaimana Al-Quran memberikan kita kefahaman tentang ikhlas. Jadi dalil-dalilnya, dalil banyak dalam kitab Riyadhus Shalihin ni adalah kumpulan-kumpulan dalil yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Tapi saya ambil petik beberapa dalil sajalah untuk kita kupas dan untuk kita hadam secara lumat lah. Kalau kita ambil terlalu banyak nanti kita tak dapat nak fokus. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Katakanlah Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara. Sebelum Allah nak sebut pasal ikhlas, Allah anjurkan untuk kita berlaku adil dalam setiap perkara. Sebab apa? Sebab ikhlas tanpa keadilan, dia akan jadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang berdebu. Biasanya kita dengar cerita pasal Robin Hood kan, dia buat benda yang betul, amal yang betul, dia buat kebaikan, tapi dia mencuri daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin. Jadi itu tidak adil. Okay? Itu tidak adil. Maka Allah kata sebelum nak pergi kepada ikhlas, preparation kita apa? Mesti berlaku adil. Kita nak tolong orang, pastikan kita tolong orang dengan cara yang betul, dengan sumber yang betul. Kadang-kadang kita bawa balik rezeki, tapi rezeki yang haram, rezeki yang kita rush, yang kita curi daripada hak orang lain, kemudian kita bawa balik, kita bagi kepada anak-anak dan juga isteri. Jadi adakah perkara-perkara macam tu walaupun kita buat tu ikhlas, kita ikhlas untuk bantu keluarga aku sendiri, tapi kalau tidak adil dalam konteks kesejahteraan, maka di situ Allah nafikan kedudukan ikhlas tersebut. Okey? Kemudian Allah sambung, dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah. Bila kita dah confirm amal kita tu adil kepada semua orang, tidak menzalimi sesiapa, maka hadapkanlah hati kita dan muka kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang. Setiap kali inda kulli masjidin. Kat sini dia tak guna solat, dia guna masjid. Sebab apa? Sebab tuntutan untuk solat dekat masjid ni lebih besar daripada tuntutan untuk solat sendiri, terutamanya bagi kaum lelaki lah, di sisi syarak. Tapi disebabkan sekarang pandemik ni, masing-masing duduk kat rumah. Okey? Dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Apa-apa saja kerja agama yang kita buat, sama ada menyeru orang kepada kebaikan, membantu orang, hatta kalau kita membuat sesuatu itu dalam bentuk kita cross religion, dalam bentuk kita bantu orang non-Muslim. Sekarang ni kan waktu pandemik, kita tak kira sama ada kita Muslim ke, kita Melayu ke, kita Cina ke, semua orang terkesan. Baik dari segi pendapatan, kesihatan, mental dan fizikal. Maka bila kita bantu orang,
walaupun orang tu bukan Islam, maka bantuan kita itu tetap dikira sebagai bantuan ataupun kerja agama. Kita tak tahu bila dia dapat hidayah dan sebagainya berdasarkan kepada kebaikan yang kita lakukan. Okey? Dan ayat last ni dia Allah tutup ayat ni dengan kama bada'akum ta'udun. Hikmah dia apa? Seperti mana engkau anak-anak kecil nak ambil hati, dia tak reti nak berbahasa basi, dia tak reti nak berbunga-bunga, tak reti. Benda yang dia cakap tu memang ikhlas. Nah, sebab tu kalau kita tengok contohnya dalam isu rasisme, dalam isu kebangsaan, dalam isu berlain kaum, aneka kaum. Kadang-kadang kita yang tua-tua ni je yang lebih-lebih kan. Oh ini Cina ni. Ini India ni. Kalau India busuk, kalau Cina makan babi. Kita yang lebih-lebih. Tapi kalau kita tengok anak-anak kecil kita duk berkawan dengan orang India, anak kita yang masih lagi kanak-kanak, yang umur 5-6 tahun duk jumpa India ke, duk jumpa budak Cina, budak India. Tak ada pun dia nak pandang, ini makan babi tak boleh kawan dengan dia, ini busuk tak boleh. Tak ada. Kita yang lebih-lebih. Jadi Allah ingatkan kembali kama bada'akum ta'udun. Macam mana kita mula, macam itulah kita akan kembali. Dan seharusnya kita mengekalkan momentum tu. Sebab apa? Sebab Allah memang ciptakan kita ikhlas. Cuma bila kita dah dewasa ni macam-macam lah. Kita dipengaruhi itu, dipengaruhi ini dan sebagainya. Akhirnya kita semakin lama keikhlasan kita semakin pudar. Jadi program-program macam ni, kuliah-kuliah agama macam ni, untuk kita refresh balik. Untuk kita kembali semula kepada asal kejadian kita. Jadi dalam kitab Riyadhus Salihin dia ada satu matan hadis yang panjang. Ini yang tuan-puan nampak panjang ni, sebenarnya ada dia panjang lagi sanad dia. Kalau dalam buku fizikal tu, buku yang kita boleh pegang tu 2-3 muka surat. Tapi saya ambil matannya saja. Dan hadis ni sebenarnya ada banyak versi. Dia dikira sebagai hadis yang munqalib. Dia ada potongan hadis ni, ada yang setengah buku tu dia letakkan di atas, ada turutannya dia letakkan di bawah. Potongan-potongan hadis ni. Sebab apa? Sebab dia hadis yang diriwayatkan secara mafhum. Hadis yang diriwayatkan secara kefahaman. Jadi different sahabah, setiap sahabat yang berbeza ni dia riwayatkan ataupun dia sebut di lafaz hadis ni menggunakan lafaz-lafaz yang berbeza. Tapi dia membawa kepada satu makna yang sama. Okey? Jadi ini saya letakkan dalam bahasa Melayu. Apa yang hadis ni cerita? Hadis ni memang hadis sahih confirm. Diriwayatkan sendiri daripada Abu Hurairah. Nanti kita akan tengok versi yang Arabnya. Ada tambahan sikit berbanding dengan bahasa Melayu. Tapi saya nak biasakan tuan-puan dengan perbezaan matan-matan hadis yang sebenarnya bawa maksud yang sama tapi dilafazkan secara berbeza mengikut kepada sahabat-sahabat yang meriwayatkan. Jadi hadis ini dicerita pasal apa? Sesungguhnya orang pertama yang diputuskan pada hari kiamat kelak adalah orang yang mati syahid. Dalam hadis ni, yang terjemahan ni dikata mati syahid. Tapi dalam bahasa Arab disebut kat sini man yad'u bihi rajulun jam'ul Quran. Kat sini. Dalam matan Arab dia kata yang pertama sekali dihisap adalah orang yang belajar Al-Quran. Tapi dalam matan yang lain dia kata orang yang syahid dulu. Jadi ini perkara biasa dalam dunia hadis ya. Jadi jangan terkejut. Benda ni memang perkara biasa dalam dunia hadis selagi mana makna itu membawa makna yang sama. Seorang yang mati syahid dihadapkan kepada Allah, kemudian Allah tanya,
apakah amalanmu dalam nikmat tersebut? Maksudnya dalam konteks mati syahid. Maka orang yang mati syahid ni tadi, ni cerita dekat akhirat. Orang yang mati syahid ni tadi dia cakap apa? Aku telah berperang untukmu hingga mati syahid. Aku ni berperang, pertaruhkan nyawa aku demi agama engkau, ya Allah. Kemudian apa yang Allah jawab? Tengok kat sini. Apa yang Allah jawab? Maka Allah berfirman, dusta kamu. Tetapi kamu berperang untuk dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Tengok. Kita ni dalam turutan amal, dalam turutan amal yang ada dalam syariat kita, perkara-perkara yang amal biasa ni biasa je. Maksudnya dia, kalau kita buat korban, korban lah. Kalau kita solat, solat lah. Kalau kita sedekah, sedekah lah. Tapi jihad ni dia satu amalan yang the supreme amal. Amal yang paling tinggi. Sebab dia amal lain tu bila kita beramal, kita boleh lagi buat amal lain. Tapi kalau jihad ni, kalau kita buat jihad, kalau kita syahid, kita dah tak boleh buat benda lain dah. Contohnya kalau kita korban, dalam masa yang sama kita boleh bersedekah. Kalau kita sedekah, dalam masa yang sama kita boleh bayar zakat. Tapi kalau jihad ni, jihad habis. Dia memang atas sekali, dah hujung. Kalau mati tu habis. Nak buat apa lagi? Sebab itulah amalan jihad ni, amal yang paling laju ataupun paling express untuk memasuki syurga. Sebab dia memang bagi jiwa raga dia. Okay? Tapi dalam keadaan itu pun Allah kata akan datang pada waktu hari akhirat nanti, Allah akan nafikan amalan dia. Dan dalam matan Arab ni, bukan saja Allah dalam matan Arab ni, qala famaza amilta, dia kata apa yang kau buat, blablabla. Kemudian fayaqulullahu kadzabta, Allah kata engkau menipu. Kemudian bukan Allah saja yang kata, wa taqulul malaikatu kadzabta, yang malaikat pun cakap engkau berdusta. Jadi hadis ni nak bawa apa? Kenapa ada malaikat? Sebab ada orang dia ingat Allah ni tahu maklumat amalan kita ni daripada malaikat. Jadi dalam hadis ni dia nak tunjukkan bahawa Allah tak ada malaikat pun Allah tahu apa yang kita buat. Walaupun sebenarnya Munkar Nakir tu kan, yang kita belajar malaikat yang mencatatkan apa amal kita semua ni, yang ada kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita itu, dia catatkan itu untuk amalan-amalan kita dipersembahkan dalam bentuk buku amalan hari akhirat kelak. Tapi Allah nak bagi tahu kalau tak ada malaikat pun aku tahu. Sebab tu Allah dulu yang akan sebut kadzabta. Allah yang dulu akan cakap engkau menipu. Kemudian barulah malaikat follow. Yes, engkau menipu. Barulah malaikat jadi saksi. Yang selama ni syahid ataupun jihad yang kita dapat itu adalah dusta. Sebab apa? Sebab kita jihad sebenarnya nak nama kita ditulis di tugu-tugu negara, di batu-batu, di dalam buku sejarah. Kan the supreme amal tu, itu amal yang paling tinggi tu, akhirnya sia-sia, lebur. Apatah lagi amal-amal yang kecil. Yang kedua dihadapkan kepada Allah adalah belajar ilmu agama, mengajarkannya. Ini pasal Quran tadi, serta pandai membaca Quran. Maka diberitakan tentang nikmat-nikmat yang telah diperolehi dan mengakuinya. Sama juga Allah tanya balik, apakah amalanmu di dalamnya? Aku telah belajar ilmu untukmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran untukmu. Ini amaran keras dia untuk golongan ustaz ni lah. Al-ilam muwaqqi'in. Orang yang mengaji agama ni, dia ada satu tanda tangan dengan Allah Jalla wa'ala. Tanda tangan apa? Tanda tangan untuk menggalas tanggungjawab, menyebarkan ilmu yang betul. Dan ikhlas di jalannya. Tapi bila ada je ustaz yang dia hebat lah dari sudut ilmu dan sebagainya, tapi hati dia tu nakkan kemasyhuran. Tengok, Allah sambung kat situ, dusta engkau. Tetapi engkau belajar ilmu agar mendapat gelar alim. Nak orang panggil dia ustaz. Kalau orang tak panggil dia ustaz, dia tak layan. Sampai ada yang tahap macam tu. Kalau orang tak panggil dia syekh, kalau orang tak panggil dia tuan guru, dia tak pandang. Dia anggap orang tu kurang ajar.
Sedangkan gelaran itu semua bonus. Kalau orang nak panggil, panggil. Kalau orang tak nak panggil, tak payah. Kita nak sibukkan diri untuk paksa orang. Engkau nak jadi alim, nak digelarkan sebagai alim. Kemudian engkau membaca Quran agar mendapat gelar qari. Menang pertandingan itu, ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak boleh ke sampai kita nak mengharapkan pengiktirafan? Boleh, tapi nanti kita akan pergi ke perbahasan seterusnya. Dan engkau sudah menikmatinya di dunia. Dan Allah kata, apa yang kau dapat kat dunia tu dah dapat. Jadi buat apa nak bawa ke akhirat? Ingat dalil tadi, kita mulakan sesuatu amal tu sebenarnya kita nak bawa amal tu ke hadapan Allah. Supaya Allah yang nilai, bukan manusia yang nilai. Nilaian manusia ni bonus yang datang secara automatik. Kalau ada, okey. Kalau tak ada, tak apa. Kena ada mindset tu. Sebab apa nak bawa bekal tu kepada Allah? Bila Allah nampak kita bawa bekal tu, kemudian Allah kata, ni engkau dah dapat dah dekat dunia. Sebab tu kita kena hati-hati kalau kita dapat pengiktirafan, dapat pingat ke, dapat anugerah dan sebagainya. Kena hati-hati. Kena check balik hati kita. Kan? Boleh tak aku bawa amal ni? Sebab tu orang yang betul-betul ikhlas, kalau dia rasa tak layak, dia tolak anugerah. Dia tolak anugerah tu sebab dia rasa, ada orang lain yang lagi bagus ni. Saya cadangkan nama sekian. Punyalah dia nak jaga amal dia tu. Itu sampai satu tahap orang yang betul-betul ikhlas. Tapi kalau kita jenis, memang tak ada orang lain dah. Aku sendiri dapat rasa. Memang aku je yang buat kerja ni. Itu bahaya. Dan yang ketiga, orang yang dihadapkan kepada Allah kerana diluaskan rezekinya. Sama juga Allah tanya, apakah amalan kau di dalamnya? Tiada satu pun jalan yang engkau perintahkan mendermakan hati di dalamnya, melainkan saya telah dermakan di dalamnya. Maksudnya apa? Setiap kali dia nampak orang minta tabung, confirm dia isi. Pantang. Orang naik je nombor account sikit, pop isi. Pop dia bank in. Tak pernah miss. RM10, RM20, RM100, RM200, RM300, RM1,000, RM2,000, RM100,000. Ada yang memang juta. Ada. Ini kisah benar. Tapi Allah kata apa? Dusta engkau. Engkau mendermakan harta itu agar disebut dermawan. Ini yang jadi kan. Dalam dunia kita sekarang, nak buat derma mesti ada kelak kan. Mesti ada cardboard. Berapa ribu, bank apa. Bagi kepada siapa. Okay? Mesti nak tunjuk. Mesti nak bagi tahu kat orang. Okay? Jadi ikhlas ni tadi kita dah faham dari sudut Al-Quran, kemudian dari sudut maknanya. Maka ikhlas ni dia ada beberapa perspektif. Yang pertama, al-ikhlas sidqun niyah ma'allah. Ikhlas ni dia dari sudut niat. Benda yang duduk dekat dalam. Sebab tu kita tak boleh nak hukum orang. Dia ni ikhlas tak ikhlas. Tak boleh nak hukum orang. Tapi ikhlas ni dia ada qarinah. Dia ada petanda, dia ada simbol, dia ada alamat. Yang kita boleh baca, dia ni ikhlas ke tak. Tapi kita tak boleh nak cakap dia ikhlas ke tak. Kita tak boleh nak cakap. Tapi kita dapat rasa. Sebab hati ke hati kan. Kemudian yang kedua, al-ikhlas an yakunu sukunul abd wa harakatuhu lillah. Dia buat tu, setiap amal dia tu, setiap pergerakan dia tu kerana Allah. Yang ketiga, nisyan ru'yatul khalq, iaitu melupakan pandangan orang. Ini yang saya sebut tadi, ikhlas ni dia lupa pandangan orang. Ikutlah orang nak cakap apa pun. Bidawa min nazar ilal khaliq. Dengan berterusannya dia mengharapkan pandangan dan tumpuan daripada pencipta dia. Dia tak kisah orang cakap apa. Kadang-kadang ada dalam certain situasi, kita terpaksa bantu keluarga kita, walaupun orang tengok, sikap kita membantu keluarga kita tu sebenarnya adalah perbuatan terkutuk. Contohnya dalam masyarakat kita, dalam ahli keluarga kita, ada yang ahli keluarga kita yang disabitkan dengan jenayah, sesuatu jenayah. Tapi kita tolong dia. Maka masyarakat pun maki hamun kita. Masyarakat kita kata, kau ni macam ni, keluarga kau dah buat macam ni, kau nak bela lagi. Kan? Tapi kita tolong tu ikhlas sebab dia adalah darah daging kita. Maka kalau kita berterusan orang yang ikhlas, dia tak hirau dah.
pandangan orang. As long as dia rasa benda tu betul untuk dia ambil tindakan sebagai seorang ahli keluarga. Kemudian dari sudut lain, al-ikhlas istiwa'u a'mal al-'abd fi zahir wal batin. Dan ikhlas ni dia mesti, keadaan dia mesti sama ada orang nampak ataupun orang tak nampak. Zahir dan juga batin. Orang nampak dan tak nampak. Mesti sama. Kalau tak sama tu maknanya, contoh kita puji orang. Dia beli baju baru. Kita pun nampak, kalau orang perempuan ni, tudung nak. Tudung biasanya. Kalau tudung baru ni, version baru dia mesti mata dia tangkap. Nampak kawan kita beli tudung baru. Tak kisahlah tudung Fariha ke, tudung Farida ke, macam-macam tudung lah. Beli. Kita tengok, baru ni. Kalau makcik-makcik tu tua sikit, telekung. Telekung Siti Khadijah ada, telekung daripada Mekah, telekung daripada Yaman. Rasa dia punya tekstil, dia punya kain dia lembut dan sebagainya tu. Jadi kita pun puji, kata cantik ni kan. Tapi dalam hati kita sebenarnya bukan nak memuji, sebenarnya kita mendengki kan. Kita cakap cantik ni, rasa bulan lepas baru beli, ni bulan ni beli lagi. Kaya awak ni. Jadi sebenarnya ada kat situ perbezaan di antara pujian kita yang kita zahirkan dengan apa yang ada dalam hati kita. Jadi kalau kita nak puji, biar puji yang ikhlas. Sebab apa? Pujian ni mampu untuk mengeratkan silaturahim. Tapi kalau kita tak mampu untuk ikhlas, cuba elakkan. Okay? Baik. Jadi kita dah faham ikhlas ni apa semua. Maka ikhlas ni Ustaz Amin kalau ni potong Ana sebab Ana tak nampak komen apa semua. Jadi Ana teruskan dulu. Kalau tak ada celahan tu Ana teruskanlah. Jadi pembahagian boleh. Okey. Pembahagian ikhlas ni ada dua. Ikhlas dalam beramal dan ikhlas dalam meninggalkan maksiat ataupun jenayah. Kadang-kadang kita ingat ikhlas ni bila kita buat amal. Sebenarnya kita tak buat amal pun, itu adalah amalan yang ikhlas. Contoh amal yang ikhlas dalam beramal ni, saya yakin semua dah boleh ambil lah, boleh tangkap lah contoh-contoh dia. Tapi ikhlas dalam meninggalkan maksiat dan jenayah ni benda yang jarang kita faham. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita diberikan tanggungjawab untuk sebagai bendahari kawasan dan sebagainya, kelab ataupun persatuan dan sebagainya. Kita duduk seorang-seorang. Tak ada orang pun tahu yang kita berapa collection kita, berapa keluar masuk duit dan sebagainya. Bila kita duduk seorang-seorang tu, kita rasa nak ambil duit sebab kita tengah susah sikit. Mula-mulanya kita nak ambil sikit untuk kita pulangkan kembali. Kemudian kita rasa macam, apa salahnya aku tolong jaga tabung. Orang tak bayar aku. Sepatutnya orang bayar aku. Apa salahnya aku ambil sikit. Tapi kita tak buat. Kita terlintas dalam hati kita tapi kita tak buat. Maka bila terlintas tu, dengan cara kita tak buat pun, itu dapat pahala. Bukan disebabkan kita buat saja kita dapat pahala. Kita tak buat pun kita dapat pahala. Dan itulah yang akan dihitung. Dalam kisah Umar kan, dia bila rakyat dia susah, dia keluar waktu malam untuk tengok keadaan rakyat dia. Umar bin Khattab, khalifah kita yang kedua. Bila dia keluar, dia pergi tengok rumah ke rumah, dia tengok ada satu rumah ni yang orang jual tepung gandum tu dengan adunan yang dah siap diadun. Maka ada satu keluarga ni dia packing tepung gandum tu, tapi disebabkan dia nak untung lebih dengan kos yang rendah, dia tambah air sikit. Bila dia tambah air, jadi benda tu berat dia sama, tapi sebenarnya konten gandum tu ataupun kandungan gandum tu dah berkurang. Tapi air tu tetap memberikan berat yang sama. Maka ini arahan mak dia lah. Dia bagi kepada anak dia untuk tambah air dalam gandum. Tapi anak dia tak nak. Anak dia cakap apa? Mak dia kata, buat je lah. Bukan orang nampak pun. Anak dia kata, orang tak nampak. Umar mungkin tak nampak. Khalifah kita mungkin tak nampak. Tapi Rabbul Umar,
Tuhan kepada Umar yang merupakan Tuhan kita juga, confirm nampak. Maka helah kita untuk memberatkan timbangan ni adalah satu dosa. Nampak? Dia nak berniaga. Berniaga ni dapat duit lah untuk kita sara hidup. Untuk nafkah kita. Tapi dalam keadaan itu pun Allah letakkan ada keikhlasan yang perlu kita jaga. Iaitu berniaga dengan jujur dan betul. Kalau kita cuba untuk menipu dalam perniagaan kita, itulah yang akan merosakkan keikhlasan kita dalam berniaga. Walaupun kita dapat duit. Tak semestinya bila kita dapat duit, kita tak ikhlas lah. Tak. Tapi boleh ikhlas. Tapi kena betul cara dia. Okey? Jadi ikhlas ni ada dua perspektif. Ada dua bahagian. Satu yang ikhlas yang kita amalkan, ini semua orang boleh tangkap dia punya contoh-contoh dia dalam kehidupan kita. Tapi yang penting ni ikhlas meninggalkan maksiat dan juga jenayah. Time kita susah ni kan. Kadang-kadang anak-anak muda ni kan. Kadang-kadang dia bukan nak mencuri, dia bukan nak mengagut. Tapi dia dah tak ada option lain. Dia minta bantuan, orang tak percaya. Jadi dia mencuri. Tapi kalau dia tahan diri dia daripada jenayah tersebut, sanggup ikat perut, sanggup. Sampai kalau kata dalam ada keadaan yang dia mati sebab dia tak nak mencuri. Dia lapar tapi dia mati sebab dia tak nak mencuri. Itulah mungkin amalan yang terakhir yang Allah akan bawa dia terus ke syurga. Tapi Ustaz, dia bukan buat apa-apa pun. Dia cuma duduk diam, dia tak pergi mencuri, itu je. Ya, memang disebabkan dia tak buat itulah Allah bawa dia terus ke syurga. Sebab dia mati dalam keadaan dia menjaga agama dia. Jadi yang bahagian yang kedua ni saya nak stresskan ataupun saya nak tekankan lebih sikit supaya kita sentiasa muhasabah diri. Baik. Jadi apa kesan ataupun tanda-tanda orang tak ikhlas? Macam saya sebut tadi, ikhlas ni duduk dalam hati. Kita tak boleh nak hukum orang, tapi ada qarinah. Macam mana kita nak kesan diri kita ataupun orang lain dia tak ikhlas? Tapi bukanlah untuk tujuan kita menghukum dia ataupun kita nak downkan diri kita nak demotivate, kita nak meruntuhkan motivasi kita, tak. Tapi untuk kita baiki. Jadi dalam slide seterusnya nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak baiki balik. Tapi kesan dia yang pertama sekali cepat putus asa. Bila kita buat putus asa, bila kita buat putus asa. Kan? Setiap kali azam tahun baru. Sama ada tahun baru Hijri ataupun tahun baru yang konvensional kita ni. Yang tahun baru biasa kita ni kan. Setiap kali tahun baru mesti ada azam. Tapi tak pernah achieve. Sebab apa? Sebab along the way tu, dalam perjalanan tu putus asa. Dalam perjalanan tu putus asa. Sebab apa? Sebab niat kita tak khalis. Niat kita tak betul-betul pure. Niat kita tak betul-betul ikhlas. Dia putus asa. Kita nak kuruskan badan ke, kita nak aktif bersukan ke, kita nak banyakkan baca buku ke, kita nak banyakkan sedekah ke. Jadi kita cepat putus asa. Yang kedua, kualiti kerja ataupun produktiviti merudum. Kita tengok, makin lama makin tak join kelas kita, ataupun dia ni kenapa dia jauhkan diri. Okey. Yang ketiga, dipandang serong. Kan? Kita buat baik ni. Kita buat baik-baik, tapi orang selalu duk cakap benda bukan-bukan kat kita. Mesti ada tak kena. Mesti mulut kita masa kita buat kerja tu, mulut kita ni tak jaga hati orang ke, kita selalu mengungkit ke. Kita tolong orang tapi mengungkit. Mungkin disebabkan tu orang pandang serong dengan kita. Ataupun kita tolong orang tapi hasil daripada hasil yang haram, orang tahu kita sebenarnya mencuri. Orang pandang serong juga. Yang keempat, hati kita rasa tak tenang. Ini kita sendiri rasa. Bila kita buat tu rasa, tak boleh tidur. Kita tolong sikit je. Tapi kita duk check WhatsApp. Ada tak orang cakap terima kasih? Ada tak orang puji? Kita sendiri tak tenang. Tidur pun jadi. Patutnya orang baik ni bila tolong orang, dia senang tidur. Tapi bila tak ikhlas tu, tidur dia pun terganggu. Yang kelima, sering mencari kekurangan orang lain. Mata lalat. Bukan mata lebah, mata lalat. Mata lebah cari madu, mata lalat cari sampah. Duk tengok orang lain tak kena.
Orang tu buat ni tak kena, orang tu buat ini tak kena. Nampak silap orang. Silap kita tak nampak. Dan yang keenam, suka menunjuk-nunjuk. Suka menunjuk-nunjuk. Tapi sikap ataupun sifat menunjuk-nunjuk ni biasanya terjadi pada permulaan amal. Kita baru nak mula qabliyah ba'diyah. Kan? Tengok orang buat qabliyah ba'diyah dekat surau ni, sekarang ni tak ada kesempatannya. Tahiyatul masjid pun dah antara amalan-amalan kita yang semakin merudum disebabkan PKP ni kan. Tapi dulu kalau kita tengok orang buat qabliyah ba'diyah, buat tahiyatul masjid, kita pun sebab orang buat. Jadi kita pun nak tunjuk, aku ni kan kalau masuk masjid duduk terus rasa macam tak manis pula dipandang orang. Tengok. Kan? Orang Melayu kan? Apa pula orang kampung kata? Dia orang Melayu kan ni adat-adat orang Melayu lah ni. Memang dalam orang Melayu tu dia punya kata-kata, dialog dia. Apa pula orang kampung cakap? Tak manis dipandang orang. Jadi dia pun buat. Tapi biasanya sikap ni boleh dipupuk. Nanti kita akan tengok macam mana persediaan dan juga langkah-langkah kita untuk mendapatkan ikhlas. Ikhlas ni bukan sehari dua jadi, tuan-tuan. Dia mesti dilatih. Dia mesti ada strategi. Mesti diusahakan. Mesti ditarbiah. Mesti diproses. Dia tidak terjadi dalam sehari dua kemudian kita putus asa. Tak. Mesti kita berusaha untuk mendapatkannya. Sebab kita nak pahala, kita nak kembali pada Allah tadi. Kama bada'akum ta'udun. Macam mana kita datang, macam tu kita nak kembali. Yang pertama, menyembunyikan amal. Kalau boleh, sembunyikan amal. Kalau tak boleh, tak apalah. Contoh macam sedekah. Kan? Tapi kita pegang jawatan. Kita pengurusi. Kita sedekah tu sebagai mewakili persatuan kita. Jadi yang tu tak boleh nak sembunyi lah. Kalau sembunyi nanti orang kata kita tak buat kerja. Itu tak boleh sembunyi. Tapi kalau yang kita sendiri, yang kita seorang-seorang, sembunyi. Tapi kalau kata dalam konteks kita nak mengajak orang lain, kata aku tengok slow je tabung ni kan, tak meningkat dia punya collection dia ni. Jadi apa kata kita galakkan orang lain untuk menderma. Jadi kita pun tunjuklah kita dah dengan harapan orang lain ikut kan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa-siapa yang mulakan sesuatu yang baik, kemudian orang lain nampak. Tak kira lah sama ada orang ternampak ataupun kita menampakkan. Kemudian orang tu ikut. Kemudian kita dah tak buat dah amalan tu. Tapi orang lain buat lagi. Maka dia akan jadi amal jariah. Dia akan terus automatik pahala tu masuk. Sebab kita yang mula-mula buat dulu. Man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan satu sunnah ataupun satu rutin yang baik, kemudian orang ikut, dia dapat pahala. Contohnya kalau kita buat dekat dekat komuniti kita buat jogging ke, ataupun kita buat yoga ke, ataupun kita buat tai chi ke, kan? Lepas tu orang flat atas duduk tengok, kata, okey juga ni dia buat, siap ada instruktor apa semua, ada muzik, pagi-pagi tak ada kerja, boleh juga renggang-renggangkan otak dan sebagainya. Kemudian orang turun, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Satu hari kita yang sakit. Padahal kita yang mula-mula anjurkan program tu. Kemudian kita tak datang. Orang lain teruskan juga. Yang teruskan tu, amalan dia tu, pahala dia mengalir pada kita. Sebab kita yang mula-mula bawa perkara tersebut dalam komuniti kita. Okay? Tapi itu dalam konteks lain lah. Tapi dalam konteks menyembunyikan amal ni, seboleh mungkin kita sembunyikanlah untuk kita simpan. Hatta dalam keluarga kita kan, kadang-kadang kita ambil takaful hibah ke apa semua, keluarga kita tak tahu, pasangan kita tak tahu, terutama orang lelaki kan, ambil takaful hibah. Maknanya takaful hibah ni, kita bila kita mati baru manfaat takaful tu dipindahkan kepada ahli waris. Okay, dihibahkan kepada isteri kita. Katalah kita ambil 300,000, isteri kita tak tahu. Sepanjang hidup kita dengan isteri kita rasa macam, dia ni suami yang tak bertanggungjawab, bagi nafkah tak cukup, tak selesakan keluarga, kereta-kereta lama, rumah-rumah kecil, perempuan-perempuan, semualah benda tak kena. Tiba-tiba bila suami meninggal, duit masuk dalam akaun 300,000. Terkejut. Kata, ni duit datang pada mana? Jadi syarikat takaful pun telefon. Ini sebenarnya daripada
takaful yang diambil oleh arwah suami puan, bla bla bla. Jadi amount dia 300,000, jadi kita masukkan terus ke akaun puan. Sepanjang waktu dia hidup tu, dia rasa isteri dia tak sayang dia, tiba-tiba isteri dia sayang dia sewaktu dia dah menghembuskan nafas terakhir, maka amal itu adalah amal ikhlas yang akan membawa dia ke syurga. Sebab tak ada orang tahu, kecuali bila dia dah mati. Tapi dekat dunia dia sempat tak rasa kasih sayang isteri dan juga anak-anak dia? Mungkin tak sempat. Tapi dekat syurga itulah yang bawa dia ke syurga. Yang kedua, tidak terlalu fokus pada satu amal saja. Jadi bila kita sebenarnya sikit bila kita buat amal, kalau boleh banyakkan amal. Yang jadi masalah bila kita terlalu fokus pada satu amal. Sebab yang tu je kita buat. Kalau tolong orang bagi bantuan je. Dia tak tolong benda lain. Orang yang terlalu banyak amal, dia sebenarnya tak ada masa nak fikir. Tak ada masa nak fikir, nak ingat amal mana. Tak ada masa. Sebab terlalu banyak amal. Jadi kalau boleh, pelbagaikan amal kita. Bila kita fokus terlalu pada satu perkara tu, itu yang kita terlalu nak orang tengok. Tapi bila dah banyak sangat, kita sempat tak nak tunggu orang tengok? Tak sempat pun. Yang ketiga, tidak menghiraukan pertimbangan orang lain. Yang tadi saya dah kupas panjang tadi, dalam dalil sebelum ni pun dah ada. Yang keempat, melatih hati dengan perbanyakkan amal, tadi saya dah sebut. Yang kelima, menjadikan amalan sebagai satu rutin. Perkara rutin ni maksudnya kita buat automatik tau. Kita tak fikir. Buat tu memang tak fikir. Buang sampah setiap pagi ke, sapu rumah ke, kemas rumah ke. Benda yang kita buat memang tak fikir. Badan tu dia bawa sendiri kita. Jogging setiap pagi ke, nampak orang susah tolong ke. Tangan kita automatik. Dia bukan fikir. Bukannya bila nampak orang susah tu dia, sekejap, ada duit ke tak? Tak ada. Terus tangan masuk dalam kocek. Berapa tak tahu. Genggam macam tu je, masuk. Tak tahu berapa. Ini memang betul-betul menyembunyikan amal. Dia sendiri pun tak tahu. Sebab tu ungkapan yang kita selalu dengar, bila kita nak sedekah ni, bila tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Tangan kiri pun tak tahu. Nak bagi tahu berapa ada dalam bagi. Kita nak ungkit pun tak boleh sebab tak tahu berapa. Kalau sikit-sikit lah, kalau banyak-banyak lah. Okay? Bila dia dah jadi rutin, kita dah tak ada masa untuk nak ingat. Yang keenam, tuntut ilmu tanpa henti. Kadang-kadang kita buat tu mengharapkan sesuatu yang hasil yang berlainan. Contoh, saya beritahu contoh. Dalam kuliah duha ni, bila kita sebut pasal duha ni, biasanya orang solat duha ni untuk apa? Biasanya kalau dalam Melayu ni, dia akan associate ataupun dia akan kaitkan dengan murah rezeki. Jadi dalam saya tengok dalam banyak kelas-kelas bisnes dan sebagainya yang ada dekat luar sana, yang orang muda minat lah kelas-kelas bisnes ni. Bila dia pergi kelas bisnes, mesti kelas bisnes cakap banyakkan solat duha untuk murah rezeki. Dia pun buat solat duha, tapi rezeki tak datang. Rezeki tak murah lagi. Kenapa? Lama-lama dia rasa putus asa dengan Allah. Jadi antara ilmu yang salah, selalu masyarakat kita salah faham adalah buat solat duha untuk murah rezeki. Sedangkan tak ada satu dalil pun yang mengatakan, okey, solat duha, murah rezeki. Kalau kita nak tengok dalam amalan-amalan kita yang murah rezeki, korban contohnya. Korban tu, kos dia besar. Kalau kita buat dalam negara, lagilah. Tapi tak ada pun orang cakap, okey, kalau kita buat korban ni, rezeki kita murah. Tak ada. Sebab apa? Sebab dalil-dalil yang ada semua menunjukkan bahawa korban kita, duha kita, ba'diyah, qabliyah kita, itu semua adalah untuk Allah. Sebab ta'abbud, rasa perhambaan diri kita kepada Allah. Kemudian Allah nak luaskan rezeki kita daripada pintu mana pun, ikutlah. Bila kita pegang macam tu, maka amalan duha kita tak akan pernah berhenti. Kita tak akan putus asa dengan solat duha. Sebab kita buat memang Allah minta. Kita buat memang Rasulullah yang anjurkan. Kita nak ikut sunnah Nabi SAW. Bukan sebab rezeki. So kalau kita susah pun disebabkan solat duha, tak ada masalah.
Sebab itu nak jaga solat ni, kalau ikut konteks logik. Orang yang bawa Grab food dan sebagainya, food panda dan sebagainya. Ada yang berhenti solat sekejap. Kalau nak ikut siapa yang ada pengalaman buat Grab ni, 5 minit tu kita boleh dapat RM120. 5 minit yang kita solat tu dah boleh dapat RM120. Jadi kalau kita kata solat kita yang memberikan memurahkan rezeki kita dah rugi RM120. Jadi sebenarnya untuk apa kita solat? Sebab Allah minta. Allah yang arahkan. Bulat kerana Allah. Memang niat kita memang nak bawa solat itu, nanti bila kita merangkak dekat padang mahsyar, nak bawa kepada Allah. Memang itulah amalan yang kita, pikul yang kita ikat dengan beg plastik hitam itu yang kita nak bawa tunjuk kat Allah. Bukan nak kata, aku nak solat ni Allah mesti bagi aku rezeki sekarang. Kalau Allah tak bagi rezeki sekarang, aku tak akan solat. Dia bukan macam tu. Jadi ilmu kena sentiasa tuntut supaya kita setiap amalan yang kita buat itu berada pada landasan yang betul. Kita buat haji untuk apa, kita buat sedekah untuk apa, kita solat untuk apa. Yang ketujuh, buang taksub. Ada orang yang dia terlalu taksub sesuatu perkara dan dia hanya akan buat beramal bila benda tu ada. Contohnya nak pergi kuliah agama ke, nak pergi kelas agama dan sebagainya, nak kena ustaz yang glamour, yang ustaz tu yang dia ustaz yang dia minat. Kalau ustaz tu dia tak minat, dia tak nak pergi. Itu antara tanda-tanda taksub. Kena buang taksub ni. Kalau nak bantu orang, dia mesti NGO yang ataupun parti yang dia percaya. Kalau parti lain dia tak percaya. Walaupun orang tu buat baik. Itu kena jaga-jaga. Jadi bila kita buang taksub tu, kita akan letakkan kembali ikhlas tu pada tempat yang betul. Ya. Dan last sekali, akhir sekali, pukul 11 minta maaf banyak, terlajak masa sikit. Last sekali saya tutup dengan satu dalil firman Allah dalam surah Jathiyah ayat yang ke-15. Man amila salihah fali nafsih. Ini saya kupas ayat ni ketika mendengar perkhabaran sedih berkenaan dengan pemergian arwah Siti Sarah, penyanyi yang masyhur dekat Malaysia ni. Kemudian netizen, warga net ni dia beraduh kan. Kata Siti Sarah, isteri yang baik apa semua. Siap pakaikan stokin untuk suami. Memang patut dia dipuji sewaktu kematian dia. Kemudian ada pula yang lelaki, yang perempuan cakap. Kan? Yang orang perempuan ni pun sensitif. Bila orang kata isteri orang lain solehah, dia pun rasa hati. Macam mana, Ustaz? Teruskan. Ya. Teruskan. Dia yang perempuan ni pun terasa hati kan. Dia kata, macam mana nak tolong pakaikan stokin untuk suami. Suami tak bagi kereta mewah, rumah besar. Jadi bergaduh. Bila bergaduh tu saya petik dalil ni. Saya kata, man amilah solihah fali nafsi. Allah kata, kalau kita membuat amal soleh, itu untuk diri kita sendiri. Kita nak jadi sihat, kita nak jadi kurus, kita nak jadi kaya, kita nak jadi orang yang lebih baik, kita nak jadi orang yang dermawan, kita nak jadi orang yang serba-serbi peningkatan yang lebih baik. Itu untuk diri sendiri. Kita sendiri rasa sedapnya badan bila kita buat workout ataupun kita bersukan. Kita sendiri rasa tenangnya hati bila kita dapat tengok senyuman orang yang kita tolong. Kita sendiri yang rasa hidup ni bahagia bila kita tengok orang lain sihat. Kita sendiri yang rasa, tengok jalan tak ada sampah apa semua, kita petik sampah. Kita sendiri yang sedap mata memandang. Bila tengok dalam komuniti kita tak ada kebun, kita buatkan kebun untuk tanaman dan sebagainya. Tak apalah orang lain tak nak menyumbang pun, kita guna duit kita sendiri, berapa kerat yang kita ada ini kita buat, tanam cili dan sebagainya. Lepas tu tengok orang yang tak pernah menyumbang pun datang pergi petik cili kita. Kita sendiri yang rasa kita sendiri. Kemudian Allah sambung, wa man asa'a fa 'alaiha. Kalau kita buat jahat, kita zalimi diri kita sendiri. Kita curi orang, kita mengata orang, kita zalimi kita sendiri. Bila kita mengata orang, kita tak senang tidur. Duk jaga tepi kain orang, kata, dia ni tengok. Dia je yang dia yang menyara suami dia. Contoh. Kita duduk gosip macam-macam, kita nampak. Suami dia ni tak pernah belikan hadiah pada dia. Dia setiap kali birthday suami dia yang beli. Kita sendiri padahal tak ada kena-mengena dengan kita pun.
Kemudian Allah tutup ayat ni last kali, summa ila rabbikum turja'un. Sama juga kama bada'akum ta'udun. Dan akhirnya sekali, inilah amalan-amalan yang kita bawa kepada Allah untuk dinilai semula, untuk diaudit, untuk diberikan ganjaran. Apa-apa saja yang kita tak ikhlas itu, maka akan terhapus. Maka jagalah amalan kita. Moga-moga kita menjadi seorang yang mukhlisin, orang yang ikhlas. Dan moga-moga setiap apa yang kita amalkan atas muka bumi ini bukan hancur dengan sia-sia, tapi ada sesuatu yang kita boleh bawa di hadapan Allah Jalla wa'ala nanti. Wallahu a'lam.